Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatiliana binti Muhammad Zaini dan rakan-rakan saya iaitu Yang Berhormat Fatihah, Nabila dan juga Zahra akan membincangkan isu rasuah yang berlaku di Malaysia. Okey, saya akan terangkan tentang definisi rasuah. Secara umumnya, rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang hadiah keraian kepada pihak-pihak tersebut. Okey, terdapat beberapa kategori rasuah atau suapan yang terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undian perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Perkataan sinonim yang sering digunakan oleh individu yang terlibat dengan rasuah ini ialah sogokan, tumbuk rusuk, suapan duit kopi bawah meja, makan suap, wang saku dan lain-lain. Next slide. Selain itu, terdapat 4 jenis kesalahan rasuah iaitu meminta atau memberi rasuah, seterusnya menawarkan atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu dan akhir sekali menyalahgunakan jawatan yang disandang oleh seseorang. Next slide. Jadi, saya selaku Kementerian Dalam Negeri ingin mengemukakan tentang isu rasuah yang semakin menjadi-jadi di negara kita Malaysia. Menurut portal rasmi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, statistik mengenai tangkapan yang telah dibuat oleh SPRM berkaitan rasuah semakin meningkat saban tahun. Terutamanya pada tahun 2017 melibatkan 879 kes dan pada tahun 2018 telah meningkat sebanyak 15 kes yang menjadi 894 kes. Seterusnya, yang tertinggi pada tahun 2019 terdapat peningkatan sebanyak 1,101 kes dan pada tahun 2020 sebanyak 998 kes terlibat. Sementara itu, pada tahun 2021, jumlah tangkapan rasuah ialah 833 sehingga November tahun 2021. Justeru, jumlah statistik kes sepanjang 5 tahun ini telah mencecah kepada 4 angka iaitu 4,705 tangkapan rasuah yang dibuat oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Seterusnya, rakan saya yang berhormat Nabila akan terangkan tentang objektif. Thank you. Hi, my name is Nur Nabila binti Osman, matric number 264723. Jadi untuk objektif perbincangan kami yang terdapat 3 objektif, iaitu yang pertama adalah to access the level of need to carry out corruption activity by government official through the current situation. So untuk objektif yang pertama ni, dia adalah dapat dilihat pada bahagian pertama di mana kami menganalisis kajian-kajian kes yang terdapat di dalam Malaysia dan aktiviti rasuah terutamanya terjadi di dalam golongan government official dan kami juga akan mengkaji kenapa berlakunya aktiviti rasuah itu dengan keadaan semasa dalam persekitaran mereka. Untuk objektif yang kedua adalah reviewing the effort to curb corruption activity in the country with the formulation of relevant policy. Objektif yang kedua ini dapat dilihat dalam bahagian kedua di mana rakan saya akan menerangkan tentang polisi-polisi yang digubal di Malaysia untuk mengekang penularan aktiviti rasuah di Malaysia dan objektif yang terakhir adalah analyze the effectiveness of the policy implemented by the government. Last sekali kita akan melihat berapa efektif polisi yang dijalankan itu untuk mengekang aktiviti penularan aktiviti rasuah di kalangan pegawai kerajaan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan seterusnya. Okey, terima kasih Yang Berhormat Nabila. Seterusnya, saya akan terangkan tentang isu ataupun kes masalah. Contoh-contohnya, sejak akhir-akhir ini amat membimbangkan kerana hampir setiap hari kes rasuah kian berluasa di negara Malaysia. Amat menyedihkan dan duka citanya apabila pekerja awam kerajaan sendiri yang terlibat dalam isu rasuah ini. Contohnya, kronologi kes yang pertama iaitu
bekas timbalan pengarah SKMM dipenjara. Pada 15 Oktober 2021 yang lalu, seorang pegawai kanan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM didapati bersalah dengan pertuduhan atas rasuah berhubung dengan kelulusan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP. Beliau didakwa menerima wang tunai berjumlah sebanyak RM50,000 daripada pengarah Golden Venture Sdn Berhad sebagai ganjaran kerana telah membantu mereka untuk mendapatkan projek USP Time 3 Extension Fasa 1 daripada SKMM. Next slide. Jadi, kesan daripada masalah yang berlaku seperti ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan juga tidak adil dalam masyarakat, khususnya ahli perniagaan. Ini kerana ahli perniagaan yang lain harus bersusah payah dan perlu melalui pelbagai proses untuk menyediakan kertas kerja bagi mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa. Tetapi di dalam kes tersebut, dalam kes yang telah dinyatakan tadi, syarikat Golden Sunrise Venture Sdn Berhad dengan mudah mendapat kelulusan projek daripada pihak berkuasa SKMM dengan cara yang tidak bermoral, iaitu dengan memberi rasuah kepada mereka. Seterusnya, next slide. Kes kedua adalah pada Ogos lalu terdapat laporan daripada SPRM bahawa dua pegawai imigresen didenda kerana menerima rasuah. Mengikut pertuduhan pertama, seorang pegawai imigresen grade KP19 yang bertugas di Jabatan Imigresen Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA telah didenda sebanyak RM6,000 oleh Mahkamah Session. Ini kerana beliau telah menerima suapan sebanyak RM1,000 kerana membebaskan warga asing tanpa melalui prosedur yang betul, yang berlaku antara 2019 hingga tahun 2020. Sementara itu, seorang lagi pegawai imigresen di KLIA 2 didapati bersalah menerima rasuah sebanyak RM10,000 daripada seorang lelaki pada Oktober 2020 yang lalu. Seterusnya, next slide. Jadi, kesan daripada tindakan pegawai imigresen tersebut yang membebaskan warga asing ke dalam negara kita tanpa melalui prosedur yang betul akan membimbangkan masyarakat setempat. Ini kerana kebanyakan warga asing telah menyebabkan peningkatan kes jenayah di dalam Malaysia. Contohnya, kes curi harta orang awam, samun dan juga merompak serta menceroboh rumah masyarakat awam. Perkara ini sering berlaku kerana kehidupan mereka yang susah dan terpaksa menyara keluarga. Seterusnya, saya akan Jadi, bagi membendung kes rasuah ini daripada terus meningkat dan boleh merosakkan agama, bangsa dan juga negara, jadi terdapat beberapa dasar dan program yang telah disyorkan bagi menangani masalah rasuah ini. Oleh itu, dipersilakan Yang Berhormat Cik Zahra untuk memberi penerangan. Terima kasih. Okay, thank you. My name is Zahra Zain and I'm going to explain about the recommended policy or related program to the case. Okay, so the first case is Golden Sunrise Ventures SDN BHD. Regarding the issue of the bribes by Golden Sunrise Ventures SDN BHD to obtain ease of project approval from the relevant authorities, which includes an immoral act by giving bribes. Policy recommendation to address the problem can carry out the implementation of the Anti-Corruption Commission Malaysia Act 2018 concerning section of 17A of Anti-Corruption Commission Malaysian Act 2009, which is providing specifying that every commercial organization is given responsibility for providing act against people who commit to corruption. Under the policy set out in Article 70A of Malaysia Anti-Corruption Commission Act 2009, it requires every company located in Malaysia to support the occurrence of anti-corruption conduct due to the screening of company background, training of employees, or top-level management on anti-bribery and fraud.
In addition, the company must also have proper control over the company risk management, because internal control help prevent the risk of corruption or bribery carried out by companies from the parties that have involvement in business, such as suppliers, vendors, distributors, or parties who authorize the permits. Okay. In the next case is referring to bribes received by immigration officer of the Immigration Department class of KP19, who work in the Immigration Department of Kuala Lumpur International Airport. It can be recommended by involving the Polisi Anti-Rasuah, who have the authority to comply with Malaysia Anti-Corruption Commission Act 2009 and laws related to corruption or bribery. By involving the Polisi Anti-Rasuah in the immigration officers of Kuala Lumpur International Airport, it can conduct through monitoring and focus communication in the organization, especially to take proactive action in dealing with symptoms of corruption. The Polisi Anti-Rasuah will also exercise control over internal parties regarding corruption events that occur within the department and report directly to Director General of National Registration and provide explanation all staff about violations of the Code of Ethics. So based on this, the two case not only refers to Article 17A of Malaysia Anti-Corruption Commission Act 2009, but involving the Polisi Anti-Rasuah in corporate or government departments can prevent cases of corruption or bribery committed by staff or employees. Oke, next akan diterangkan oleh rekan saya. Dia, Mai. Sorry Fatihah, Mai tak buka. Okay, hello, boleh dengar tak? Okay, terima kasih Yang Berhormat Zahra. So daripada polisi yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Zahra, didapati beberapa kebaikan yang akan diberikan kepada sektor sosioekonomi negara. Contohnya macam anti-corruption policy. Dasar anti rasuah ni mencerminkan harapan tinggi rakyat untuk negara bebas rasuah yang mengamalkan ketulusan, kebertanggungjawaban dan integriti. Creating generation with high integrity and moral. Early disclosure of the dangers of corruption since school. So dekat sini maknanya jika pendedahan diberikan seawal sekolah, so kita dapat mengelakkanlah dapat mengelakkan generasi yang mengamalkan rasuah. Contohnya antara subjek-subjek yang boleh kita dedahkan dengan murid tentang bahayanya rasuah ni adalah macam subjek agama Islam, subjek moral dan pendidikan civic. Selain itu, pelajar universiti juga telah diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran yang berkaitan dengan etika bagi membendung permasalahan rasuah ini dari menular dalam kalangan belia yang akan menjadi pemimpin negara. Next slide please. Okay. Seterusnya, National Security Policy and Economic Context. Okay, dasar keselamatan negara merupakan satu dasar payung atau teras mengenai keselamatan negara yang komprehensif bertujuan untuk mengekal, melindungi dan mempertahankan nilai-nilai teras keselamatan negara dalam memastikan keberlangsungan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat, aman dan sejahtera. Keselamatan ketentaman awam di negara ini merupakan tanggungjawab yang perlu dilakukan secara bersama-sama dan kolektif oleh setiap warga negara Malaysia khususnya. Risiko dan ancaman keselamatan ini di era globalisasi kini dan dunia tanpa sepadan yang semakin kompleks memerlukan pendekatan komprehensif, strategik dan holistik demi melindungi kedaulatan, kemerdekaan
dan ketenteraman negara. Dalam pada itu, apabila gejala rasuah ini dibendung, maka keselamatan masyarakat akan meningkat. Misalnya, penyalahgunaan kuasa dari segelintir penjawat awam yang menggunakan kuasa dan tanggungjawab daripada untuk kepentingan diri sendiri dengan melakukan kegiatan rasuah seperti membantu penyelundupan haram yang melibatkan manusia ataupun pemerdagangan manusia dan barang-barang terlarang. Natijahnya pengurangan penyalahgunaan kuasa yang melibatkan rasuah ini mampu memberi hasil yang positif dalam usaha kerajaan yang berusaha untuk menjaga keselamatan masyarakat dan negara. Menerusi konteks ekonomi, dapatlah dilihat pengurangan isu rasuah mampu merangsang pertumbuhan ekonomi negara apabila kadar wang haram di negara kita berkurangan. Hal ini kerana wang haram yang dihasilkan dari kegiatan rasuah bukanlah bernilai ratusan ringgit, tetapi ianya terhasil dengan jumlah yang agak besar dan mampu mencecah ribuan ringgit. Wang ini merupakan hak kerajaan dan seharusnya digunakan demi kemaslahan masyarakat, tetapi apabila kegiatan rasuah berleluasa secara tidak langsung boleh menjatuhkan ekonomi negara sekaligus menyukarkan kerajaan dalam menjalankan proses pembangunan infrastruktur awam. Terdapat beberapa golongan yang tidak bertanggungjawab melakukan aktiviti tidak beretika ini melakukan tindakan sedemikian kerana menginginkan kehidupan yang mewah tanpa menghiraukan ekonomi negara oleh kerana sikap ketamakan dan serakah diri sendiri. Acap kali kita lihat di buletin-buletin utama negara mengenai kes rasuah yang melibatkan pengusaha-pengusaha besar dan kaki tangan awam, khususnya nak sebut ke, tapi saya agak risau untuk sebut ni, tapi tak apalah kan. Macam apa polis, macam immigration yang terlibat dengan beberapa rasuah, macam pemerdagangan manusia, import, senang cerita import parti untuk ke negara kita. Selain itu, keadilan untuk rakyat juga terjamin kerana kurangnya gejala rasuah dalam negara. Dalam perspektif undang-undang, segala kesalahan sivil yang akan dibicarakan di mahkamah, misalnya kes pemandu mabuk yang didakwa kerana melanggar orang awam sehingga maut, haruslah diberikan hukuman dan dia sewajarnya menerima hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tanpa cubaan merasuah. Dengan itu, keadilan buat mangsa dapat terbela. Selalunya kalau kes macam ni mesti ada kena mengena dengan suap polis. Betul tak? Sebab dia kan untuk, yelah, apa-apa benda pun, kalau kita nak pergi mahkamah mesti polis yang akan bawa. Dia macam tu kan. So sekiranya tak ada bribe ataupun rasuah dalam kalangan penjawat awam ni untuk kes sedemikian, kiranya keadilan untuk mangsa akan terjamin lah. Tambahan pula, insiden seperti ini selalu terjadi kepada golongan yang berpendapatan rendah macam golongan B40. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan menyerahkan presentation seterusnya kepada rakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Fatihah. Jadi kita telah mendengar perbincangan daripada rakan menteri kita. Jadi konklusi yang dapat disimpulkan daripada perbincangan mengenai isu rasuah ini adalah yang pertama, corruption activity that take place in the country should be taken seriously and the firm action should be taken. Jadi macam yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Fatihah, aktiviti rasuah yang berlaku ni selalunya berlaku dalam kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Sebagai contoh yang dikatakan di bahagian kes kajian, terdapat dua contoh yang diambil, iaitu yang pertama di mana pegawai kerajaan mengambil rasuah untuk menerima rasuah untuk mempercepatkan proses kelulusan projek. Kan? Jadi yang kedua adalah kes di mana pegawai immigration
mengambil rasuah untuk menyelundup parti-parti ke dalam Malaysia. Dan hal ini secara Saya tidak nak langsung cari bateri. membawa kepada hilangnya nilai kesepaduan dalam negara Malaysia. Corruption activity in Malaysia will lead to the economic and social collapse. Jadi aktiviti rasuah ini bukan sahaja boleh membawa kepada jatuhnya ekonomi negara, tapi pada masa yang sama mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Di sini saya nak macam kita lihat contoh-contoh yang dikatakan bila aktiviti rasuah ini sendiri berlaku di kalangan pegawai-pegawai atasan yang sepatutnya menjaga keharmonian, yang sepatutnya menjaga kesejahteraan negara sendiri yang membuat aktiviti rasuah, secara tidak langsung benda tu dia memberi kesan kepada rakyat bila rakyat melihat kita punya kerajaan sendiri berlakunya aktiviti dalam kementerian-kementerian seperti itu, ahli-ahli politik dan sebagainya. Selain daripada itu, the government action by enacting policy seperti polisi anti rasuah yang dikatakan oleh Yang Berhormat Zahra sangat membantu dalam mengekang aktiviti rasuah ini. Selain daripada itu, seterusnya seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Fatihah, selain daripada kita membuat polisi, kita juga perlu menyuntik kesan punca akibat melakukan aktiviti rasuah ini pada di awal usia di kalangan remaja. Jadi diorang boleh buat seperti program atau kempen untuk golongan-golongan muda pada dalam sekolah. Seterusnya, social should know that to assess the effect, causes and consequences of this act of corruption. And lastly, a country that has a transparent, honest and trustworthy administration is able to produce harmonious and prosperous citizen. Jadi jika negara kita bebas rasuah, actually kita mampu untuk produce negara yang dipandang tinggi oleh negara-negara jiran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua yang berhormat. Jadi berakhirlah kita punya perbincangan untuk mengenai isu rasuah ini. Terima kasih.